Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu saya sendiri, Nur Atira Najmi binti Safri, nombor kad matrik 290221, Puan Petrina Doris anak Peter 290495 dan Encik Francis anak Jampang 290365. Hari ini kami akan membentangkan tentang artikel yang dirujuk, iaitu pengurusan hubungan pekerja dan kesannya terhadap prestasi pekerja di sebuah badan koperasi di Petaling Jaya. Kami akan menjelaskan tentang isu dan perkembangan signifikan kepada amalan pengurusan sumber manusia. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang pengenalan berkaitan dengan artikel ini. Pengenalan artikel ini adalah merujuk kepada pengurusan perhubungan pekerja ataupun Employee Relationship Management. Ianya ialah proses mengurus perhubungan dalam sesebuah organisasi. Hubungan ini adalah antara organisasi dan pekerja serta rakan sekerja yang bekerja pada tahap yang sama. Untuk pekerja menjadi produktif, mereka perlu mempunyai persekitaran kerja yang kondusif dan kreatif. Apabila pekerja mempunyai hubungan yang mesra dengan orang lain di tempat kerja, ia akan ditunjukkan di dalam prestasi dan produktiviti mereka. Pengurusan perhubungan pekerja yang diurus dengan berkesan akan membuka jalan kepada pekerja di syarikat tersebut untuk mendapatkan pengalaman pekerjaan yang memuaskan dan rasa kepuasan daripada kerja yang dilakukan oleh pekerja. Oleh itu, berdasarkan artikel yang dirujuk, menurut Malik MC Zambri, NH dan Mustafa NH pada tahun 2021, hubungan antara majikan dan pekerja ini bermula dari satu ikatan kontrak pekerjaan sehinggalah pekerja itu bersara atau meletakkan jawatan serta melalui hubungan yang harmoni antara majikan dan pekerja adalah sesuatu yang perlu difahami dan dipupuk serta dikekalkan. Seterusnya, saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang penjelasan isu dan perkembangan signifikan kepada amalan pengurusan sumber manusia. Dalam kajian ini, metodologi artikel termasuklah pengkaji telah menjalankan kajian rintis terhadap 33 orang pekerja. Hasil keputusan membuktikan bahawa semua pekali boleh diterima mengikut Develis 2003 yang mana menyatakan pekali Kronberg Alpha skala perlu melebihi 0.7. Keputusan kajian rintis adalah diterima seperti mana kesemua hasilnya adalah di atas skala 0.7, iaitu untuk prestasi pekerja pada 0.802, amalan sumber manusia pada 0.878, komunikasi pada 0.864, kepercayaan pada 0.917, matlamat dan nilai bersama 0.924 dan gaya kepimpinan 0.911. Berdasarkan artikel ini, isu yang dikaji merupakan isu yang sering terjadi di Malaysia. Oleh itu, kami bersependapat bahawa dan kami bersetuju yang isu dan perkembangan melalui artikel tersebut adalah signifikan kepada amalan dan pengurusan sumber manusia. Hal ini demikian, terbuktilah bahawa semua instrumen yang digunakan dalam kajian ini boleh dipercayai. Selain pada itu, saya akan menjelaskan tentang berkaitan antara amalan sumber manusia dan prestasi pekerja. Mengikut artikel ini, berkaitan antara amalan sumber manusia banyak memberi manfaat kepada prestasi pekerja dan satu jenis kesejahteraan pekerja di mana menunjukkan signifikan yang terdapat adalah R sama dengan 0.442, P kurang daripada 0.000.
Penemuan ini menyuarakan kemungkinan corak kompleks pertukaran antara HRM, dimensi kesejahteraan pekerja dan prestasi pekerja yang berbeza. Terdapat hubungan antara prestasi dan pulangan iaitu semakin tinggi pulangan, semakin tinggi prestasi pekerja dan seterusnya mempengaruhi pelaksanaan tugas yang diberikan kepada pekerja. Yang kedua adalah berkaitan antara komunikasi dan prestasi pekerja. Berdasarkan kajian artikel ini, terdapat koleransi positif yang signifikan antara berkomunikasi dan prestasi kerja. Hal yang demikian, kami bersependapat bahawa komunikasi berkesan membolehkan pekerja mendapat arahan yang jelas dan pasti yang kemudiannya membolehkan mereka bertindak mengikut apa yang diharapkan daripada mereka. Walau bagaimanapun, kajian di sebuah bandar koperasi di Petaling Jaya menunjukkan bahawa nilai signifikan pemboleh ubah antara komunikasi dan prestasi pekerja melebihi 0.05 dan nilai beta yang ditunjukkan adalah terlalu kecil. Oleh itu, penambahbaikan perlulah dilakukan terutamanya dalam accountability, kemudian meningkatkan produktiviti di tempat kerja kerana jika tiada accountability dalam sesebuah organisasi, tiada siapa yang akan merasa terpaksa untuk menambah baik prestasi mereka. Kemudian, berkaitan yang merujuk kepada artikel ini adalah kepercayaan dan prestasi pekerja. Berdasarkan artikel ini, kajian tersebut menunjukkan koleransi positif yang signifikan antara kepercayaan dan prestasi pekerja. Ianya telah terbukti bahawa kepercayaan amat penting serta ia membolehkan ahli pasukan bekerjasama dengan lebih berkesan dan memperuntukkan sumber tenaga utama dengan lebih cekap. Apabila terdapat isu kepercayaan di tempat kerja, ahli kehilangan matlamat pasukan dan sebaliknya fokus pada kepentingan peribadi sahaja. Tanpa kepercayaan, transaksi tidak boleh berlaku, pengaruh musnah, pemimpin boleh kehilangan pasukan dan jurujual boleh kehilangan jualan. Tambahan, kepercayaan adalah hasil semula jadi dari beribu-ribu tindakan, perkataan, pemikiran dan nilai dan niat kecil. Yang keempat adalah berkaitan antara matlamat dan nilai bersama dan prestasi pekerja. Selaras dengan kajian melalui artikel ini, jelas terdapat signifikan positif iaitu mengikut dapatan kajian oleh Malik MC, Zamri NH dan Mustafa NH pada tahun 2021 adalah ianya menetapkan dan mengukur matlamat prestasi pekerja dengan taktik utama penting untuk meningkatkan kecekapan pasukan, membantu syarikat berkembang dan menggalakkan pekerja untuk maju dalam kerjaya mereka. Matlamat pasukan juga membantu pekerja berkembang daripada pekerja individu kepada pasukan yang lebih berkesan sambil membenarkan mereka mempunyai autonomi ke atas kerja mereka. Jika mereka mempunyai isu tentang matlamat bersama, mereka akan mempunyai masalah untuk bekerja secara berpasukan kerana tidak mempunyai sependapat yang betul dan mempunyai pendapat yang boleh diikuti antara idea masing-masing. Akhir sekali, berkongsi matlamat ini akan memastikan semua orang sejajar supaya mereka bekerja secara kolaboratif. Dan akhir sekali adalah berkaitan antara gaya kepimpinan dan prestasi kerja. Berdasarkan kajian ini, signifikan positif mungkin strategi kepimpinan terbaik adalah untuk menambah baik dan memaksimumkan prestasi kerja dengan mewakilkan kerja kepada pekerja yang mempunyai tanggungjawab yang lebih tinggi. Dengan gaya kepimpinan yang betul, prestasi pekerja akan mempunyai lebih tinggi dan produktif. Jika majikan tidak memberikan kepimpinan yang betul, mereka akan mempunyai isu yang sering berleluasa pada masa kini iaitu dengan adanya pilih kasih dan juga kerja yang tidak dapat disiapkan oleh kerana sikap majikan yang tidak mempunyai kepimpinan yang tinggi. Oleh itu, majikan perlulah bertanggungjawab sekiranya mempunyai masalah
di tempat kerja dan juga masalah bersama rakan sekerja, beliau perlulah memberikan pendapat dan memimpin mereka untuk mendapatkan kesefahaman, dan ianya boleh membantu mereka dalam menaikkan lagi prestasi kerja semasa dan apabila mereka mempunyai kerja yang perlu dibuat bersama. Oleh itu, untuk memperkasarkan kerja yang lebih baik, majikan perlulah mengambil inisiatif baharu sejajar dengan perkembangan terkini bekerja supaya mereka mempunyai kesefahaman, dan itu merupakan gaya kepimpinan yang tinggi. Oleh itu, dengan mengamanahkan pekerja dengan tanggungjawab yang lebih besar, mampu memberikan mereka berasa mempunyai harga diri yang lebih tinggi dan mereka mempunyai faktor di mana mereka akan menaikkan prestasi kerja mereka dengan lebih produktiviti. Seterusnya, saya mempersilakan rakan saya untuk membentangkan isi yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani dan salam sejahtera kepada semua. Okey, terima kasih kepada rakan saya Cik Nur Atira Najmi. Okey, kita teruskan dengan perkongsian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pekerja di sebuah syarikat. Menurut Ahmad dan Shahzad 2011, mendapati prestasi pekerja boleh diambil kira dalam beberapa faktor seperti pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedur, dan motivasi yang memungkinkan untuk melakukan lebih baik daripada yang lain. Menurut hasil kajian terhadap sebuah badan koperasi di Petaling Jaya, terdapat beberapa faktor yang penting yang mempengaruhi prestasi pekerja, iaitu yang pertama, motivasi; yang kedua, pengurusan hubungan pekerja; ketiga, amalan sumber manusia; keempat, komunikasi; kelima, kepercayaan; enam, matlamat dan nilai bersama; dan tujuh, gaya kepimpinan. Yang pertama, motivasi. Elvina dan Liu 2017 mendefinisikan motivasi sebagai pendorong yang mempengaruhi tindakan individu untuk mencapai matlamat peribadi dan organisasi. Motivasi terbagi kepada dua, iaitu motivasi ekstrinsik luaran dan motivasi intrinsik dalaman. Motivasi intrinsik wujud apabila timbul minat dan keinginan untuk meneroka peluang baru, menyukai cabaran, serta menimba pengalaman dan ilmu pengetahuan demi mencapai kepuasan dalam kerjaya. Motivasi ekstrinsik pula didorong oleh faktor luaran seperti tawaran ganjaran dan insentif atau takut untuk dikenakan tindakan. Faedah pekerja ditakrifkan sebagai satu program atau bentuk bayaran yang diperuntukkan kepada pekerja pada hari atau waktu tidak bekerja seperti hari cuti, cuti tahunan, dan perlindungan seperti perlindungan hospital, insurans nyawa, persaraan, dan sebagainya. Yang kedua, iaitu pengurusan hubungan pekerja. Hubungan pekerja merujuk kepada satu disiplin dalam sumber manusia yang bertujuan untuk mengekalkan hubungan kerja yang baik dan semangat komitmen untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang kondusif dan produktif. Hubungan pekerja yang baik di antara pekerja dengan majikan dan pekerja dengan pekerja dapat meningkatkan prestasi pekerja serta dapat mencapai matlamat dengan jayanya. Hubungan yang sehat dan seimbang dalam organisasi dapat membina nilai dan keyakinan moral yang menggalakkan pekerja untuk bekerja dan dapat meningkatkan prestasi yang lebih baik pada masa akan datang. Pengurusan hubungan pekerja yang baik dapat membantu dalam membangunkan saluran komunikasi yang berkesan supaya keperluan maklumat pekerja dipenuhi. Yang ketiga, iaitu amalan sumber manusia. Amalan sumber manusia ditarifkan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan bersepadu bagi menguruskan tenaga kerja secara efektif dalam usaha untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi yang dipraktikkan
sebagai aktiviti langsung dan interpersonal. Menurut Bohlander et al. 2001, amalan sumber manusia merangkumi penggabungan semua tenaga kerja yang pelbagai untuk mencapai matlamat bersama. Amalan sumber manusia diiktiraf sebagai satu cara yang berkesan untuk meningkatkan prestasi pekerja di dalam sesebuah organisasi. Amalan sumber manusia yang sering kali dikaji antaranya ialah pemilihan, latihan, pembangunan kerjaya, penilaian prestasi, keselamatan dan kesihatan pekerja serta hubungan pekerja. Yang keempat ialah komunikasi. Menurut Chinomuna dan Sandada 2013, komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah untuk membantu memupuk hubungan dan mewujudkan keharmonian, kerana ia membina kepercayaan di kalangan kaki tangan jabatan yang berlainan di dalam organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, sukar untuk pekerja, majikan serta organisasi itu untuk bergerak maju untuk mencapai objektif dan matlamat pada masa akan datang. Komunikasi yang baik juga mendorong peningkatan prestasi pekerja. Komunikasi dua hala yang kerap adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mendapat hubungan pekerja yang komprehensif. Yang kelima, kepercayaan. Kepercayaan memberi kesan yang kuat terhadap hubungan antara pengurus dan pekerja. Menurut Giemeyer 2019, tanpa asas kepercayaan, hubungan sosial tidak dapat berkembang. Kepercayaan merujuk kepada sikap pekerja yang memberikan kepercayaan terhadap pemimpin organisasi untuk menjaga kebajikan dan memberi manfaat yang sepatutnya kepada mereka. Kepercayaan boleh berkembang, merosot atau boleh muncul semula di dalam hubungan antara pekerja dan majikan di organisasi. Apabila majikan berkomunikasi dengan jelas, telus dan membuat keputusan yang adil, pekerja akan lebih mudah untuk mempercayai dan memahaminya. Yang keenam yaitu matlamat dan nilai bersama. Harrington et al. 2009 mendefinisikan sebagai sejauh mana pekerja dan majikan mempunyai kepercayaan yang sama tentang tingkah laku, tujuan, dasar yang penting atau tidak sesuai, dan betul atau salah. Intipati matlamat bersama adalah cerminan hubungan antara pekerja dan pengurusan terhadap usaha yang penting. Hubungan ini akan dapat membantu pekerja memahami bagaimana kerja berkaitan di dalam sebuah jabatan, di semua peringkat dan unit di organisasi. Berkongsi matlamat bersama membolehkan pekerja menggerakkan usaha mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Justru, bagi menggerakkan usaha tersebut, pekerja dan majikan perlu saling bekerjasama untuk mencapai matlamat. Berkongsi matlamat bersama dapat memberi kesan yang positif terhadap produktiviti pekerja dan hasil organisasi. Okey, faktor yang terakhir ialah gaya kepimpinan. Menurut Wang, Lau, Hackett, Chen dan Wang 2005 mendapati kepimpinan sebagai faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap produktiviti organisasi, majikan dan pekerja. Gaya kepimpinan juga sering disebut sebagai gaya pengurusan. Gaya pengurusan ini menggambarkan pendekatan yang digunakan oleh majikan untuk berurusan dengan pekerjanya. Armstrong 2009 mengklasifikasikan terdapat 4 gaya kepimpinan, antaranya ialah berkarisma atau tidak berkarisma, autokratik atau demokratik, fasilitator atau menguasai, dan transaksional dan transformasional. Layanan yang sama rata terhadap para pekerja mendorong sikap yang positif kerana maklum balas dan bimbingan terhadap para pekerja mendorong sikap yang positif dan menguatkan pekerja sedar apa yang organisasi harapkan. Sehubungan dengan itu, pekerja dan organisasi dapat berkongsi untuk memperolehi faedah yang sama. Okey, dengan adanya faktor yang mempengaruhi prestasi pekerja seperti dalam kajian kami ini, harus juga ada kesan daripada pengurusan sumber manusia terhadap prestasi sumber manusia.
Pengurusan sumber manusia dikenali sebagai pengurusan modal insan yang memfokuskan kepada keperluan tenaga kerja dan pengurusan pembagian kerja. Oleh itu, pengurusan sumber manusia perlu dirancang dan dilaksanakan secara cekap dan berkesan bagi mencapai matlamat, perniagaan atau perkhidmatan yang disasarkan. Setiap organisasi mempunyai satu sistem pengurusan sumber manusia yang terdiri daripada komponen-komponen yang penting bagi meningkatkan prestasi pekerja. Begitu juga dengan badan koperasi di Petaling Jaya Selangor ini. Sekiranya sesebuah organisasi mempunyai pengurusan sumber manusia yang baik, pastinya ini dapat mengukuhkan lagi struktur organisasi untuk mencapai matlamatnya. Sebaliknya, jika pengurusan sumber manusia kurang baik, pastinya akan mewujudkan suasana yang tidak kondusif dan tidak harmoni. Oleh itu, ini akan menjurus kepada prestasi pekerja yang merosot. Menurut analisa korelasi Pearson, yaitu hasil dapatan kajian yang dibuat ke atas badan koperasi ini, telah menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif di antara amalan sumber manusia, komunikasi, kepercayaan, matlamat dan nilai bersama, dan gaya kepimpinan dengan prestasi pekerja. Manakala menurut analisa regresi stepwise telah digunakan dalam kajian ini untuk mengenal pasti kesan pengurusan hubungan pekerja yang paling mempengaruhi terhadap prestasi pekerja di sebuah badan ini. Hasilnya menunjukkan pemboleh ubah amalan sumber manusia merupakan komponen yang paling berkesan terhadap prestasi pekerja. Hasil keputusan kajian ini terhadap 33 orang pekerja di sebuah badan koperasi di Petaling Jaya Selangor ini mendapati bahawa komponen-komponen pengurusan sumber manusia seperti amalan sumber manusia, komunikasi, kepercayaan, komunikasi, matlamat dan nilai bersama, dan gaya kepimpinan telah memberi kesan terhadap prestasi pekerja. Amalan sumber manusia yang berkesan pula dan positif merangkumi peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkaitan dengan motivasi dan boleh dicapai melalui latihan, iaitu training, putaran pekerja, job rotation, kepuasan kerja, job satisfaction, pengurusan pelibatan pekerja, participative management, penilaian prestasi, performance management, dan perancangan kerjaya, career planning. Etika komunikasi yang berkesan meningkatkan produktiviti tempat kerja di pelbagai cara. Kerana pihak pengurusan dan pekerja sama mampu membuat keputusan yang tepat mengenai pelbagai masalah di tempat kerja. Bagi melahirkan kepercayaan yang berkesan di kalangan pekerja dan majikan adalah penting apabila penyelia berkomunikasi dengan jelas dan membuat keputusan yang adil dan saksama. Berkongsi maklumat bersama membolehkan pekerja menggerakkan usaha mereka untuk mencapai matlamat tersebut. Justru bagi menggerakkan usaha tersebut, pekerja dan majikan perlu saling bekerjasama untuk mencapai matlamat. Berkongsi maklumat bersama dapat memberi kesan positif terhadap produktiviti pekerja dan hasil organisasi. Seiring dengan ini, gaya kepimpinan sangat berguna dalam jangka masa panjang dan mempunyai kesan positif terhadap prestasi pekerja. Okey, dengan ini saya serahkan perkongsian selanjutnya kepada rakan saya, Encik Francis Anak Jampang. Dipersilakan. Terima kasih Puan Petrina. Cadangan untuk mengatasi isu pengurusan sumber manusia terhadap prestasi pekerja. Pengurusan sumber manusia boleh memainkan peranan penting dalam membina hubungan pekerja yang kukuh. Mereka boleh menjalankan aktiviti yang membolehkan pekerja bekerjasama antara satu sama lain serta pengurus. Yang pertama, antara rakan sekerja. Hubungan rakan sebaya jika dipupuk dengan betul boleh meningkatkan budaya syarikat dengan ketara. Hubungan yang baik membina persahabatan dan meningkatkan semangat. Apabila pasukan bekerjasama, pekerja boleh mempelajari kemahiran baru, memotivasikan satu sama lain dan bekerjasama. Persekitaran yang sehat seperti ini menggalakkan pekerja untuk melaksanakan dan mencapai matlamat mereka. Yang kedua,
bina pasukan merentas fungsi CFT, pasukan merentas fungsi merentas sempadan organisasi. CFT membenarkan pekerja dari jabatan yang berbeza untuk menggabungkan kemahiran mereka dan bekerja ke arah matlamat yang sama. Membina pasukan sedemikian membolehkan individu dan pelbagai jabatan yang tidak pernah bekerja untuk mengenali satu sama lain. Lebih-lebih lagi apabila individu yang mempunyai kemahiran yang berbeza bekerja pada projek bersama-sama, penyelesaian masalah seperti menjadi cekap. Apabila anda menggabungkan orang yang pakar dalam domain yang berbeza, idea baru dan inovatif akan muncul. Yang ketiga, tentukan matlamat yang jelas, menyediakan peralatan kerja yang mencukupi kepada mereka. Setiap organisasi dan pekerjanya seperti badan koperasi ini perlu berkomunikasi dengan lancar bagi membentuk organisasi yang mantap. Adalah penting untuk memastikan sebarang maklumat yang telus dan boleh dilaksanakan dalam setiap usaha pasukan. Setiap tugas yang diwakilkan, dijelaskan dan dapat dicapai secara objektif. Inilah sebabnya ia merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan produktiviti di tempat kerja. Setiap arahan yang ringkas dan maklum malas yang jelas mengenai apa yang diharapkan dapat menyelesaikan tugasan dan masa yang lebih singkat. Menyediakan pasukan dengan sumber mencukupi dengan keadaan kerja yang mencukupi akan membantu kecekapan harian mereka di tempat kerja, akan membantu dalam meningkatkan produktiviti dan prestasi keseluruhan pasukan. Ciri-ciri keadaan persekitaran dalaman dan luaran pejabat memberi kesan kepada tingkah laku, persepsi dan produktiviti pekerja. Gagal menyediakan pekerja dengan peralatan yang mencukupi, maka prestasi pekerja dan majikan akan tidak tercapai yang diharapkan. Dengan adanya persekitaran kondusif di tempat kerja, banyak mempengaruhi prestasi dan produktiviti pekerja. Keempat, amalan semua manusia dan komunikasi. Pihak pengurusan yang berkesan mengagumi peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkaitan dengan motivasi yang boleh dicapai melalui penilaian prestasi utama KPI. Motivasi menggunakan insentif, putaran kerja, pengurusan penglibatan kerja, kepuasan kerja dan perancangan kerja. Sebilangan besar setiap organisasi memahami indikator prestasi utama KPI, ukuran yang mengukur dan menilai prestasi kejayaan individu atau aktiviti. KPI memberi alasan yang kukuh dan menunjukkan kepada sesebuah organisasi mencapai matlamat dan sangat kondusif untuk menentukan tujuan ini dicapai dengan jayanya. Prestasi utama boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu KPI kuantitatif dan KPI kualitatif. Ia berurusan dengan bilangan dan memberi objektif kepada pekerja untuk mendapatkan sasaran seperti memperoleh pelanggan setiap suku tahun. Kuantitatif KPI merangkumi program, tugas, kecekapan beban kerja, penyerahan tugas dan jadual projek. Komunikasi yang berkesan meningkatkan produktiviti tempat kerja di pelbagai cara kerana pihak pengurusan dan pekerja mampu membuat keputusan yang tepat mengenai pelbagai masalah di tempat kerja. Yang kelima, kepimpinan berkesan dan kepercayaan. Pengurusan hubungan pekerja yang baik bertujuan untuk mengekalkan kepercayaan dan semangat komitmen untuk mewujudkan persekitaran tempat kerja yang lebih produktif dan selamat. Kepimpinan yang berkesan dipengaruhi oleh pengurusan yang teratur sebagai penyumbang utama atau penyebab langsung kepada pencapaian organisasi. Pihak pengurusan perlu membuat dasar dan keputusan mengenai sesuatu aktiviti adalah hasil daripada perbincangan dengan pekerja. Pengurus membantu ahli membentuk matlamat dan alternatif sendiri dengan bersikap secara objektif dan adil dalam memberi teguran, pujian dan kritikan.
matlamat organisasi supaya ahli dapat memberi sumbangan yang optimum. Pengurus perlu memberi kebebasan kepada pekerja dan mementingkan peningkatan prestasi, pencapaian dan kesungguhan. Ini dapat membina disiplin, menggalakkan semangat kerjasama, hormat dan hubungan yang mesra. Pihak pengurusan membina kepercayaan dengan usaha yang bersungguh-sungguh, memastikan apa yang dibuat dan nilai yang dibawa adalah relevan antara satu sama lain. Dengan bersikap telus, membuka ruang untuk komunikasi dan rasa hormat yang penuh kejujuran. Ini dapat membantu menghilangkan rasa keraguan di tempat kerja yang membawa kepada perasaan tidak percaya. Kesimpulannya, menentukan matlamat yang jelas dan menyediakan peralatan kerja yang mencukupi kepada pekerja bagi mencapai matlamat organisasi. Intipati matlamat bersama adalah cerminan hubungan antara pekerja dan pengurusan terhadap usaha yang penting bagi merealisasikannya. Menyediakan pasukan dengan sumber mencukupi dengan keadaan kerja yang mencukupi akan membantu kecekapan harian mereka di tempat kerja, akan membantu dalam meningkatkan lagi produktiviti dan prestasi keseluruhan pasukan. Pengurusan sumber manusia yang berkesan adalah merangkumi peningkatan kualiti dan produktiviti yang berkaitan dengan motivasi yang boleh dicapai melalui penilaian utama KPI yang mengukur dan menilai prestasi, kejayaan individu atau aktiviti pekerja atau ahli. Dengan mengamalkan amalan sumber manusia yang teratur, komunikasi yang jelas dan kepimpinan yang telus akan meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap pihak pengurusan organisasi. Itu sahaja perkongsian dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.